Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره. اللهم نقل بالكتاب بصري وأتلف بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan syukur. Terima kasih kepada Ta'ala. Sambung kita kitab Minhajus Salam, jalan keselamatan pada menyatakan tafsil secara detail terperinci barang yang bergantung dengan iman dan Islam. Muka surat 15 Jawi, Rumi 42 Rumi, Jawi 15. Masuk bab baru. Oh, habis dah masuk bab baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Dan bab pada menyatakan segala rukun sembahyang dan bermula segala rukun sembahyang itu 13. Rukun sembahyang ada 13. Sempurna 13 ni, maka barulah sembahyang tu sah. Tak sempurna 13 ni ataupun langgar 13 ni, 13 perkara ni, maka sembahyang tak sah. Sembahyang tak sah. Jadi 13 ni kena fahami betul-betul lah. Yang pertama, niat. Yang pertama niat. Hal keadaannya niat tadi tu, hal keadaannya beserta hal keadaannya, nya tu nya niat lah. Beserta, ketika niat tu beserta, bersekali dengan permulaan takbiratul ihram. Bila sebut permulaan takbiratul ihram, macam mana? Serta berkekalan ia di atas tangganya. Oh, ni bahasa atas tangganya. Tangga benda pula ni. Dan sukunya. Suku apa? Sukunya itu sampai kepada akhirnya. Banyaknya dah. Nya apa ni? Macam-macam nya lah. Nak kata nya apa ni? Nya ni, banyak nya ni memang seni kitab turas. Dia panggil dhamma. Dhamma. Bahasa Melayu dia panggil apa? Ganti nama. Saya nak sebut sendi kata sebab bila salah tadi. Salah, ganti nama. Ganti nama. Lain kali bahasa Melayu sendiri salah. Ganti nama. Ganti nama dia pula yang ketiga. Ganti nama ketiga. Bila nya tu akan ada dirujuk kepada siapa nya tu. Jadi kalau kata sini niat, pertama niat, hal keadaannya, nya ni nya niat. Hal keadaannya niat tadi, hal keadaan niat tadi, nya tu nya niat beserta sama-sama dengan permulaan takbiratul ihram. Mula-mula takbiratul ihram, niat tadi. Serta berkekalan, niat tadi berkekalan
ia, berkekalan ia ni pun domain juga ni. Ganti nama juga ni, ia. Berkekalan ia atas tangganya. Ia niat juga. Ia niat atas tangganya dan sukunya. Tangganya tu macam kalau takbiratul ihram Allahu akbar, kan? Allah tu tangga dia, alif lam lam ha, Allahu alif kaf ba ra. Ra tu habis tangga. Tu maksud tangga dia. Ya. Berkekalan ia atas tangganya, maksudnya Allahu akbar penuh ada niat dalam tu. Dan sukunya. Sukunya dia, dan tangganya. Dan tangganya, tu takbiratul ihram. Bukan niat. Dan sukunya tu pun takbiratul ihram. Okey? Sampai kepada akhirnya, takbiratul ihram. Iaitu ra pada akbar. Jadi dia kata niat ni ketika Allahu akbar, bila tu dah ada niat, jangan lepas niat tu. Allah jangan lepas sampai ra. Boleh buat? Mana boleh. Takkan boleh kan. Bukan baca. Dia kata sahaja aku sebenarnya itu membaca, itu lafaz. Itu bacaan, lafaz niat. Yang ni bukan lafaz niat. Mana takkan boleh buat. Malah kata ulama-ulama, antaranya siapa yang kata? Imam Ghazali kata, tak mungkin manusia dapat buat macam ni. Allahu akbar ada niat penuh. Yang boleh baca dalam hati sahaja aku sebenarnya. Itu bolehlah penuh. Kita ngam-ngam tu sahaja dah dalam hati kan. Itu boleh. Ini niat. Niat tu apa? Niat tu kan lintasan. Niat macam tu je. Mana boleh? Mana ada niat gitu je. Tiba-tiba niat dalam sembahyang dia kena penuh. Allahu akbar ada 2 saat. 3 saat. Penuh niat kat situ. Tak boleh. Sebab niat ni lintasan hati. Yang bolehnya membaca-baca niat di dalam hati. Itu memang boleh. Membaca-baca niat di mulut. Lafaz niat tu boleh. Tak boleh. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin dapat dilakukan oleh kuasa makhluk. Tak mungkin dapat buat. Tapi hanya boleh dengan kuasa Allah. Dengan maksud Allah yang bagi. Dengan senang cerita je ni lah. Para wali je boleh. Gitu je. Yang bukan wali tak boleh. Dan kata setengah ulama, yang ni kita dah pakai. Bukan tadi. Memadailah cukup je. Sekadar. Memadailah cukuplah sekadar. Bagi segala orang yang awam, kita lah semua, disertakan dia niat tadi, disertakan dia niat dengan satu suku, daripada satu suku sebahagian ataupun satu huruf, boleh juga satu huruf daripada segala suku takbiratul ihram. Alif satu suku, lam satu suku, lam satu suku, ha satu suku, alif satu suku lagi, kaf satu suku, ba satu suku, ra satu, semua 7 suku, 7 huruf lah kita panggil. Orang awam, mana-mana satu memadai, mana-mana alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Yakni dari mana tempat ada boleh diperolehkan akan dia daripada huruf yang 8 itu. Permulaan alif Allah, akhirnya ra akbar, ra ke akbar. Jadi kita biasa letak kat mana? Kita letak lam yang kedua kan. Allah tu lam kedua, kita letak kat situ lah niat. Boleh ke? Kalau ikut hukum asal tak sah. Tapi dia kata, sebahagian ulama kata sah. Rupanya kita duk amal khilaf. Ada ulama kata tak sah kita punya niat. Niat betul kena penuh. Tu dah niat dah, jangan lepas. Allahu akbar penuh. Tak ada buat, nak macam mana? Nak macam mana nak niat? Kecuali kita tak boleh buat, memang tak boleh buat. Yang kita boleh buat, Allah, kita pun membaca-baca niat dekat lam yang kedua tu kan. Allah tu kita baca niat, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam. Taklah, ada niat kat situ, kita tak perasan bahawa ada niat. Jadi niat kita ada dekat lam yang kedua. Yang ni lebih detail dicerita dalam kitab Musalli. Lebih detail lagi. Takbir ihram jenis apa? Tauzi'iyah lah, kamaliyah lah. Kitab Musalli tebal. Bukan tebal, kitab Musalli lebih detail. Satu-satu dia sertakan. Kalau nak letak kat mana? Nak letak dekat apa ada niat? Mana sempat pendek dekat ra. Allah tak ada niat lagi. Allahu akbar, tak apa tak ada niat. Ra, Allahu akbar, tu baru ada. Mana boleh pendek sangat. Jadi tak ada tempat dah. Dekat lam yang kedua je. Jadi teruskanlah yang kita dah buat. Okey. Dan keduanya,
berdiri betul. Berdiri betul pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa atas berdiri. Sesiapa yang mampu berdiri pada sembahyang fardu, sembahyang duduk tak sah. Jadi tolonglah berhati-hati orang yang sembahyang duduk ni, tolonglah hati-hati. Sebab kalau boleh kalau kata dia sembahyang duduk tak apalah. Tapi dalam masa yang sama, ataupun kalau dia yang cantik lagi, sebelum sembahyang duduk tu, belajar dulu. Belajar sembahyang duduk dulu. Sangat bimbang. Fenomena yang berlaku akhir zaman ni sangat bimbang. Sampai kawan-kawan kata dekat Mekah Masjid Haram tu berlambak duduk. Tapi nampak pergi masuk apa nama tempat yang membeli belah tu elok je kaki. Beli tu beli ni. Ajuang sedap. Tapi sembahyang tadi duduk. Apa benda ku? Wah tambah kering ni. Ajuang Mekah. Tapi sembahyang duduk. Aduh. Kita tak kata dia tak sah, risaunya. Sebab orang kita ni dah lah nak cari yang semayang pun payah sekarang ni. Berapa peratus tak tahu yang semayang. Tak tahu berapa peratus, agak-agak berapa peratus. Dalam Malaysia ni umat Islam yang ada, berapa peratus yang semayang. Kena buat kajian lah. Tapi anggar-anggar lah, separuh ada. Macam tak sampai yang semayang. Suku kot 20%. Kita ambil 20% daripada umat Islam. Orang Malaysia 20%. 20% tu berapa juta? Kita ada 30 juta. 20% apa? Kita ada 26 juta, bukan 30 kan? Oh, tu yang lain je lah. Atau yang masuk luar tak keluar kan? Yang masuk dapat IC. Okey, tak ada tu cerita lain. 20? Melayu saya 20 lebih. Kalau 20 ambil, nak kira mudah sikit, 20% makna berapa juta orang? 4 juta? 10 juta? Apa? 4 juta. Ambil 4 juta lah. Ni mudah kira je ni. Ni tak ada, ni kan betul anggaran je. 4 juta je semayang. Dalam 4 juta yang semayang tu, yang ngaji yang semayang, yang main hantam saja semua dalam 4 juta tu. Bagi 2 lagi, 2 juta je yang mengaji. Yang belajar. Yang belajar tu pula yang semayang duduk orang. Jadi ramai. Jadi kita risaulah. Jadi siapa ni nasihat lah untuk mak untuk ayah kita, mak kita, anak tak ada lah kot. Kita sendiri ke ataupun kawan-kawan boleh nak semayang, bukan tak boleh, pergi belajar dulu. Tak kisahlah belajar kat masjid, belajar kat mana, belajar dulu cara semayang duduk, lepas tu semayanglah duduk. Jangan, kita dah sihat ni, kita tengok orang semayang duduk, wah sedap semayang atas kursi lah. Siap lah, aku sakit nanti cari kursi standby, belajar tak? siap janganlah gitu. Sebab apa? Nak cari orang yang semayang pun dah berapa persen yang ada. Tiba-tiba yang semayang tu pula tak lulus. Sayang lah. Orang yang memang tak semayang, tiba-tiba terus main atas kursi, kita tak heran diorang. Diorang memang bukan kaki semayang. Padan lah. Ini yang orang baik lah ni. Jadi, semayang fardu. Semayang fardu, kalau tak berdiri, sedangkan dia mampu berdiri, masuk mampu tu panjang lah penjelasannya. Bukan sekadar, sakit. Asal sakit je boleh duduk. Betul? Kita kata ni jika mampu kan. Bagi orang yang kuasa atas berdiri. Jika kuasa tu mampu lah kan. Jika kuasa berdiri. Kalau tak kuasa boleh duduk. Semudah itu ke? Adakah semudah itu? Ini kita tak cerita orang lumpuh yang angkat jatuh. Ni kita tak cerita pasal orang ni. Kita tak cerita orang yang terbaring, tak boleh makan orang suap. Kita tak cerita orang ni. Orang ni sila sembahyang macam mana pun. Kita cerita orang yang pikul kursi. Kita cerita orang yang naik motor, naik kereta pergi makan ni, sik kerabu. Itu kita cerita orang ni. Kita tak kata dia tak sah. Bimbang. Kita cerita orang yang time makan dapat 6 boh. Maksudnya taklah macam tak sakit, apa sakit. Kita tak kata dia, kita kata tak sah, tak. Kita suruh tolonglah ngaji dulu, takut. Okey. Dan barang siapa lemah daripada berdiri, tak mampu berdiri, lemah, hendaklah ia sembahyang duduk. Soalannya lemah tu macam mana? Okey. Dan jika lemah ia daripada duduk, tak mampu duduk, maka hendaklah ia berbaring atas lambungnya. Lambung apa? Ni, apa? Lengan, bukan lengan, apa? Usuk. Usuk mana? Usuk, dia tak sebut usuk mana, tapi sebenarnya usuk kanan. Makna kiri duduk atas lah. Lengan kiri duduk atas, telinga kiri duduk atas. Dia tak sebut lambung mana. Dan menghadap kiblat dengan mukanya. Ketika berdiri, memang kita tahulah dada menghadap kiblat. Ketika duduk, dada menghadap kiblat. Ketika mengiring tu, yang kata di atas lambung kanan tadi,
Muka menghadap kiblat dan aluan tubuhnya juga menghadap kiblat. Aluan tubuh itu menghadap kiblat. Macam tu lah. Ya. Dan makruh bahawa ia berbaring-baring berbaring-baring atas lambungnya yang kiri. Makruh kalau kau kiri. Maknanya kanan, telinga kanan duduk atas. Makruh. Tapi makruhnya jika tiada uzur. Kalau sakit belah sini kan, kena terbakar, sakit ke apa, berkudih ke, tak apalah, ini cerita saja je. Si kau ni pun boleh, kau ni pun boleh. Tiba-tiba dia pilih yang kau kiri, kanan duduk atas. Maka hukum makruh. Sah mayang? Sah. Maka jika lemah daripada berbaring-baring ni mengiring tu lah. Okay? Hendaklah ia bertelentang di atas belakangnya. Kita panggil telentang lah. Kita panggil baring juga gitu kan. Orang dulu baring ni macam ni, sengit. Inilah kiri kanan. Baring. Kalau macam ni, kita panggil, orang dulu panggil melentang. Menelentang. Tapi orang sekarang macam ni pun baring juga. Yang baring nak lelap nak tidur je. Dia baring macam ni. Ni bukan baring, tu melentang. Tapi orang sekarang cakap yang tu tak apa. Okey. Dan wajib atasnya bahawa ia angkatkan kepalanya dengan suatu supaya menghadap kiblat dengan mukanya. Wajib tu wajib. Tengok. Bukan sunat-sunat, wajib. Jadi, wajib dia, ni cerita wajib apa ni? Wajib kalau melentang. Kalau melentang, wajib angkat kepala. Wajib angkat kepala. Kalau melentang, angkat kepala sikit supaya muka dia menghadap kiblat. Jadi maknanya kalau katil hospital tu kan, yang pusing, kan naik sikit. Agak-agak lah, bukan mestinya begini menghadap kiblat, bukan. Masih lagi baring. Kalau baring, kalau katalah letak satu bantal, sebenarnya dah menghadap kiblat dah sikit. Cukup memadai dah. Satu bantal yang keras. Sebab dia ada bantal yang lembut kan, bantal keras sikit, bantal yang kita nak tidur ni lah, kabur apa keras sikit. Bila kita letak satu bantal, kepala akan jadi gini dah sikit. Bila macam ni muka dah, tak kisahlah hidung kena sikit ke, dahi kena sikit ke, kena tu maksud straight ke kiblat. Boleh dah. Tak semestinya mesti macam ni. Oh dah lah sakit. Sakit lepas tu sakit leher pula nanti, sakit tekak pula. Okey. Wajib ni wajib. Tak buat tak sah semayang. Tak buat tak sah. Kalau semayang melentang, wajib angkat. Kalau sakit, sakit pula tak boleh angkat. Sakit kan? Barulah tak payah angkat. Tak payah, kepala duduk straight je. Sebab apa? Ni tak boleh. Masalah urat, tak boleh angkat saraf ke apa. Jadi apa yang nak wajib menghadap kiblat, yang ni tak ada dalam kitab kita. Apa dia? Tambah lagi satu, tak ada kitab kita. Apa dia? Kalau tak mampu angkat. Kalau mampu wajib angkat. Macam ni kan? Ataupun pusing kita punya katil. Kalau tak mampu, maksud sakit juga tak boleh buat. Tapak kaki wajib menghadap kiblat. Tapak kaki tu letak macam tu. Wajib menghadap kiblat. Wajib bukan sunat, wajib tapak kaki tu. Nampak? Jadi maknanya kita faham, kalau solat berdiri, dada wajib menghadap kiblat. Bukan muka, bukan lutut, bukan lain. Yang lain semua sunat. Yang wajib hanya dada. Kalau kaki dia sengit pun tak apa, janji dada menghadap kiblat. Itu kalau berdiri kan. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Bila duduk, dada wajib menghadap kiblat juga. Bukan kepala lutut, bukan kaki, bukan apa. Kalau kaki menghadap kiblat juga, sunat. Tak wajib, tapi sunat. Macam berdiri tadi lah. Dada wajib menghadap kiblat ketika duduk. Tak mampu duduk, mengiring. Mengiring tadi, dada wajib menghadap kiblat juga. Wajib dada menghadap kiblat. Tak mampu mengiring, melentang. Wajib dada menghadap kiblat sebenarnya dulu. Iaitu naikkan, biar dia naik macam tu kan. Biar dia naik dulu. Dalam kitab itu tak ada tu. Maksud dada menghadap kiblat tu bukan letak bantal kan. Angkat tu, sini, kat tengah ni. Angkat biar dia boleh dada menghadap kiblat. Angkat sikitlah. Jadi bukan straight dan bukan letak bantal. Letak bantal apa? Jika tak mampu nak buat macam tu, dada menghadap kiblat ketika menentang, barulah nak angkat kepala supaya muka menghadap kiblat. Waktu tu dada telah berpindah. Kiblat yang sepatutnya dada telah berpindah kepada muka. Patutnya dada menghadap kiblat, muka jadi wajib menghadap kiblat ketika menentang itu. Kan? Dada tak boleh menghadap kiblat. Jadi muka tak mampu juga. Okey, tak apa, muka biarkan. Straight aja, naik ke atas tengok langit tak apa. Habis tu, apa yang nak menghadap kiblat? Tapak kaki. Betul habis, tak ada dah kat situ. Ya. Yang tapak kaki tu kita tebal je ada. Kita nipis tak tulis.
Yang kata tapak kaki wajib menghadap kiblat. Wajib Dan wajib ia duduk kerana rukuk dan sujud daripadanya jika ia boleh mengerjakan dia. Dah dikatalah dia sembahyang mengiring. Ketika nak rukuk je lah. Wajib bangun lah rukuk. Wajib duduk lah. Duduk rukuk gini. Logik tak? Dah mengiring maknanya tak boleh duduk. Kalau boleh, dia wajib solat macam ni. Lepas tu tanya nak rukuk, duduk. Kenapa? Kalau duduk gini, boleh 2-3 saat tumbang. Contoh kan. Tapi kalau setakat nak rukuk macam ni, tak apa. Dia kata gitu. Maka sembahyang lah macam tadi. Ketika nak rukuk, dia wajib bangun walaupun susah payah. Susah payah nak bangun ni. Banyak gerakan, pegang tu pegang ni. Tetap juga wajib juga bangun. Bangun untuk duduk dan rukuk macam ni. Lepas tu i'tidal, duduk sebagai duduk. Lepas tu sujud, wajib sujud betul-betul. Bukan asal dah sembahyang baring, mengiring, sembahyang mengiring, semua buat mengiring. Tidak. Wajib bangun. Tapi biasanya kalau dah sembahyang mengiring tu takkan boleh bangun kan? Tu biasanya. Hukum tetap hukum tu dia beritahu lah. Dan wajib ia duduk kerana rukuk dan sujud daripadanya jika ia boleh mengerjakan dia. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, tak mampulah dah sembahyang pun mengiring. Sama juga sembahyang baring melentang tadi, melentang sembahyang kan? Katalah muka dah menghadap kiblat, muka yang menghadap kiblat. Masa nak rukuk, wajib duduk rukuk. Jadi memanglah tak logik jangan cerita tu, tapi hukum dia gitu. Wajib duduk untuk rukuk macam ni. Dan wajib i'tidal tu duduklah. Dia duduk dan sujud betul-betul. Ataupun sujud bawah lagi daripada rukuk tadi. Walaupun tak cecah. Tapi kita kata dah sembahyang dia melentang, takkan dia boleh duduk. Kalau sembahyang dia melentang, maknanya kalau dia boleh rukuk duduk, maknanya baik. Bukan, maknanya wajib dia sembahyang duduk. Tak, ada keadaan mungkin boleh, tak tahu. Tapi hukumnya gitu. Jadi kita dapat faham, jika dah sembahyang macam tu, bukan semestinya macam tu je sampai habis. Tu point dia. Jika tak mampu berdiri, duduk, kan? Jika tak mampu berdiri, duduk. Jika dah sembahyang duduk, tak semestinya rukuk pun duduk, sujud pun duduk. Tak. Yang tak mampu berdiri, suruh duduk. Habis rukuk boleh? Rukuk boleh. Wajib rukuk betul-betul. Itu tak bimbang tu, yang kata bimbang tu. Kita bimbang orang dah sembahyang terkursi ni, bila dia dah duduk, kan? Biasanya orang sembahyang terkursi ni, dia sibuk dekat nak takbir dulu, baru duduk ke duduk dulu, baru takbir. Dia sibuk kat situ. Kita tak sibuk kat situ. Takbir dulu 2-3 saat takbir, lepas tu baru duduk. Ataupun duduk siap takbir. Dia sibuk di situ. Dia sibuk nak letak sah kat mana? Kaki kursi. Kaki kursi letak dekat sah ke, kaki dia letak dekat sah ke? Dia sibuk yang itu. Yang itu semua sunat-sunat ataupun adab-adab aja. Itu bukan sah batal. Letak kaki kat mana-mana, kaki kursi kat mana-mana pun sah. Cuma kadang-kadang makruh, tetap sah sembahyang. Yang dibimbangi ni, sembahyang tak mampu berdiri, duduk, okey, tak apa, benar duduk. Masa rukuknya mana? Rukuk macam ni. Kenapa rukuk macam ni? Kenapa tak rukuk betul? Kan sembahyang duduk. Sembahyang duduk kerana tak mampu berdiri. Rukuk tu mampu ke tak? Oh, tak mampu juga. Tak mampu juga, baru rukuk je ni. Tu risau. Betul i'tidal. I'tidal kenapa duduk? I'tidal dia duduk. Kenapa? Tadi kan sembahyang duduk, tak boleh guna alasan tu. Habis tu kenapa duduk? Sebab tak mampu berdiri. I'tidal pun tak mampu. Baru boleh duduk. Sebab apa? Yang tadi sembahyang qiyam panjang, baca Fatihah surah. Sebab tu aku duduk. Sekarang i'tidal 2-3 saat, boleh berdiri. Wajib berdiri. Kalau dah sembahyang dia tak sah. Nampak kan biasa orang sembahyang duduk, dia akan duduk sampai habis. Itu kita risau. Lepas tu pula, bila lepas i'tidal, jika dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Walaupun ketika berdiri qiyam Fatihah tadi dia duduk sebab dia tak mampu. Sekarang ketika i'tidal mampu ke tak? Tak pernah cuba i'tidal 1-2 saat. Tak pernah cuba. Cuba dulu. Oh, sakit sungguh. Okey, lepas ni tak payah hadap diri i'tidal. Tapi pernah buat ke tak? Okey. Lepas tu lepas i'tidal sujud. Dia pun duduk atas kursi, dia sujud gini ah. Kan? Kenapa sujud macam tu? Sujud kat bawah. Aku sembahyang duduk lah, sebab tu sujud macam ni. Tak, sembahyang duduk kerana tak mampu berdiri. Ni, kenapa kau sujud isyarat? Aku sujud isyarat kerana aku tak mampu berdiri. Masuk akal lah alasan tu? Tak masuk akal lah, tapi orang buat gitu. Kenapa kenapa sujud isyarat? Sujud macam ni? Sebab aku tak mampu berdiri, sembahyang duduk. Aku cerita kenapa. Nampak? Itulah orang buat. Dia kata kalau dah sembahyang duduk habis sampai salam. Sedangkan sembahyang duduk ni, yang sebenar-benar sembahyang duduk, kalau jika dia
taklah betul-betul sakit sungguh yang kata macam sakit lumpuh apa sebagainya, dia mungkin kalau setakat boleh berjalan, boleh pergi kedai kopi, boleh minum teh tarik, boleh minum makan canai lagi, maknanya kesihatan tu sakit, tapi kita tahu dia punya tahap tu dengan cara pemakanan dia. Sembahyang dia 4 rakaat, mungkin duduk bangun tu mungkin dalam 10 kali. Itu yang betul. Apa duduk bangun 10 kali? Time dia sihat, dia bangun sekejap. 5-6 saat rasa pening, wajib duduk. Duduklah. Sebab apa? Pening. Duduk, rasa sihat sikit, bangun balik. Gitu. Itu sembahyang yang betul. Kecuali dia memang lumpuh, memang tak boleh berdiri langsung. Itu memang duduk sampai habis. Ini kita orang yang boleh berjalan, nampak datang sendiri, tak ada orang nak papah. Ni. Dia pikul kursi. Dia pikul kursi, betul dia sembahyang atas kursi tu. Jadi orang macam ni risau. Tapi tak semestinya tak sah, tak. Tolong ngaji dulu je. Tu je nak beritahu. Jadi, jika dia tak mampu berdiri, dia dibenarkan duduk. Tapi bab sujud cerita lain, dia wajib sujud kat bawah. Kenapa pula dia sujud isyarat ni? Tak boleh, kepala lutut ni sakit, kalau letak bawah jadi pening. Baru sujud isyarat. Soalannya, semua macam tu ke? Sama je, macam penyakit sama sebenarnya tahu sini. Macam orang penyakit sama je. Semua penyakit sama. Tidak. Ada orang mungkin dia tak boleh berdiri, dia duduk saja. Ketika rukuk dia rukuk betul-betul. Ketika sujud dia sujud betul-betul. Dan ada orang dia tak mampu berdiri, dia duduk. Rukuk dia tak mampu rukuk juga, dia rukuk isyarat. Tapi sujud dia sujud betul-betul. Mungkin ada orang gitu. Ada orang dia tak mampu berdiri, dia duduk. Rukuk pun dia tak mampu isyarat. Maka sujud pun dia tak mampu isyarat. Sepatutnya ada kepelbagaian semayang duduk begitu. Tapi yang kita tengok tak ada gitu kan. Duduk sampai habis. Tu kata korang berbakat ke nak sakit ni. Bakat nak sakit ke apa? Ataupun tak mengaji. Itu kisah. Cerita sekarang ni tak sah. Tak sah. Apa dia? Satu antara soalan lagi. Yang nak duduk atas kursi, kenapa tak duduk atas lantai? Bagilah Ustaz. Tak boleh duduk atas lantai, nanti sakit pinggang. Okey, silakan. Apa alasan? Itu juga. Sebab duduk atas kursi tak salah, tapi ada 7 jenis duduk. Duduk dalam sembahyang ada 7 jenis. Mana-mana boleh. Dan termasuk 7 jenis itu atas kursi. Termasuk. Cuma kadang-kadang kita pilih salah satu daripada 7 jenis duduk, menyebabkan tak boleh sujud. Kalau kita pilih, contohlah, kita pilih cara duduk nombor 2. Ada 7 yang sah sembahyang duduk. Kita pilih duduk cara nombor 2. Okey. Dengan sebab kita pilih nombor 2, tak boleh sujud. Sebab tak sesuai lah dengan cara duduk kita. Kalau kita pilih cara duduk nombor 5, boleh kita sujud. Kita soal, kenapa duduk atas kursi? Kenapa tak duduk cara nombor 5? Cara nombor 5 ni apa? Tu panjang cerita tu. Cara duduk nombor 5 tu macam mana? Duduk bawah lah. Cara duduk bawah. Cara duduk di bawah pula. Ada cara duduk iftirash, tawarruk, tarabbu'. Macam-macam jenis. Duduk punggung, kaki, lutut 2 naik atas. Tu antara duduk sah mayang semua tu. Duduk pula, duduk dengan punggung, kaki 2 belunjur menghadap kiblat. Semua boleh tu. So bayang duduk ada 7. Salah satu cara duduk adalah duduk dengan punggung, kaki turun menghadap kiblat 2 macam ni. Kalau dia pilih duduk ni kerana dia tak mampu berdiri, dia boleh sujud tak? Kau payah nak sujud. Maka kenapa pilih cara tu? Panggillah cara lain. Apa cara lain? Duduk macam tahiyat awal, dia panggil iftirash. Senang tak kalau nak sujud? Senang. Asal tak pilih tu. Kalau duduk atas kursi, boleh tak? Boleh, dia nombor 5. Cara duduk nombor 5 duduk atas kursi. Kalau duduk atas kursi senang tak nak turun sujud? Dengan dia yang sakit tu. Kita sihat senang, yang sakit tu susah lah. Nanti nak naik atas kursi balik lagi susah balik. Kenapa pilih yang susah tu? Kenapa tak pilih yang senang? Ke ada alasan apa? Tak boleh punggung naik bisul. Tak apa. Contoh, bagi alasan dulu kenapa. Jadi tu bab panjang, tak boleh sambung tu sampai sudah tak habis. Banyak. Jadi sebab kita sekadar nak menyelit je, menyambil je. Sebab kita membicarakan tentang rukun berdiri. Kita bukan kita membicarakan tentang solat orang sakit. Jadi menyambil pesan-pesan, berpesan-pesan dalam kebaikan. Tu je. Jadi nasihatnya adalah pergi belajar dulu, lepas tu semayang lah. Nak semayang duduk, nak berguling, nak menentang, nak menegak, semayang lah. Belajar dulu. Belajar apa? Belajar semayang yang kita nak, tu lah. Nak semayang menegak? Boleh, pergi belajar semayang menegak dulu. Lepas dah belajar semayang menegak, semayang menegak. Masuk belajar tu, tahu hukum hakam, dari sudut apa syarat sah sebagainya, semualah. Tu masuk belajar. Tak lama pun, 2-3 hari je. 2-3 hari belajar, faham lah.
Ya, ini tak ikutlah orang tengok, wah dia ni main duduk atas kursi siap ah. Aku sakit nanti duduk atas kursi siap. Bila nak sakit ni, bila nak sakit ni. Pok sakit cantik bawa kursi duduk daripada rumah. Apa benda semayang ikut-ikut gitu. Hendaklah mana kat ni? Tadi kat mana? Dah hilang dah ke mana? Muka surat apa 3 dah kan? Dah kan? Okey. Hendaklah diisyaratkan dengan kepalanya bagi rukuk dan sujud jika lemah ia daripadanya. Tak boleh dah nak duduk, tak boleh. Wajib sujud, semayang mengiring, semayang baring. Ketika sujud, ketika rukuk, wajib bangun. Oh, tak mampu. Habis macam mana? Tak mampu, isyarat dengan kepala. Ini macam tu je. Maksudnya kalau dia katalah mengiring ni kan, tak mampu dah nak rukuk. Tak mampu dah. Jadi rukuk dia sujud. Gitu. Rukuk sikit, sujud. Tak mampu. Kalau macam ni, yang apa melentang tu, macam tu lah, angkat je. Tu je lah. Rukuk, i'tidal, sujud. Sekadar lah, sakit kan. Okay. Dan jika lemah ia daripada tak mampu juga, habis kena simen ni. Kena simen kan, ni ada orang kan. Okey, tak boleh. Maka hendaklah diisyarat keduanya dengan terluput. Terluput apa terluput? Rumi ada. Untung ada Rumi. Rumi ada. Kelopak. Terluput tu kelopak mata. Macam mana kelopak mata? Macam ni biasanya ni nazak sunggurak, teruk sunggurak macam ni je. Jadi semayang dia macam mana? Bukan berdiri, rukuk, separuh tutup, sujud tutup habis. Kan. Dia tutup dengan buka je. Dia tutup dengan buka. Berdiri buka mata. Berdiri apa dia tengah baring? Macam bayang macam tu lah. Rukuk tutup, i'tidal buka, sujud tutup, duduk di antara dua sujud buka, sujud balik tutup, bangun rakaat kedua buka. Itulah. Itu je saya sembahyang, tutup buka. Jadi kalau berdiri kan, berdiri tu maksud dia fikir diri, dia tengah terbaring. Okey? Betul. Allahu akbar. Kalau boleh sebut wajib sebut kat mulut. Allahu akbar. Baca apa nak baca kan? Lepas tu rukuk ni, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Betul? Sami Allah liman hamidah. Celak balik. Rabbana lak. Betul nak sujud? Allah, tak payahlah Allah. Tak payahlah. Terus je. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, rabbil warhamni wajburni. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Celak balik. Bismillah. Waladhdallin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Gitu. Tutup buka. Jika tak boleh gerak lidah, bacalah hati. Kalau tak boleh kan. Sampai macam ni. Pertama, dari sudut kiblat wajib menghadap kiblat. Itu dulu. Sakit tak sakit, duduk, diri, mengiring, melentang, menerap, pertama wajib menghadap kiblat. Itu dulu. Jika tak tahu kiblat, jika tak boleh nak menghadap kiblat, maka dimaafkan. Cuma sembahyang tu jadi hormat waktu. Tu mazhab Syafi'i. Maksudnya apa maksud hormat waktu? Sembahyang wajib sembahyang. Dia wajib qada kalau dia sihat. Kalau dia mati, wajib qada. Nak qada jangan mati. Jadi kalau mati halal. Maksud halal tu dia tidak dikira berhutang. Berhutang sembahyang. Macam berhutang tu maksud malaikat tak tanya, "Kenapa kau tak sembahyang?" Tak ada, tak berhutang. Dalam catatan tu tulis sembahyang. Tapi kalau dia sihat lepas pada tu, yang sembahyang tadi pangkah balik. Kena qada. Jadi nak mati ke nak terus hidup? Pilih kan? Agak-agak tengah sembahyang kan? Nak mati ke nak hidup? Lepas ni. Tak apalah, aku banyak sangat nak kena qada nanti, biar matilah. Ke macam mana? Kalau mati tak payah qada. Ke kalau hidup lah, hidup tak apalah, qada banyak pun tak apa, janji hidup. Nak mana? Tak tahu lah, kita pilih. Dia panggil solat hormat waktu. Sebab sebenarnya boleh menghadap kiblat dekat hospital. Sebab soalan dia hospital. Kalau kat rumah, suruh anak wajib, tapi kalau tidak berdosa. Suruh anak siapa, isteri ke siapa ke untuk pusing. Malah kalau ada duit, upah untuk mereka pusing. Pusing tu masuk keadaan pusing sekali je. Takkan pusing sini, lepas tu nak tidur pusing sini balik. Tak, sekali je lah letak gitu. Tidur ke apa semua macam tu je lah. Dah sakit kan, sekali. Wajib, kalau kat rumah wajib. Sebab kita kuasa. Ada kuasa tak kat rumah? Ada. Kalau tak ada kuasa pun orang tak nak tolong. Kita ada duit tak?
Ada. Buat keluar 100-200 ringgit. Cakap kat orang, tolonglah pusing katil aku. Contoh lah. Aku bayar lah. Wajib bayar. Tapi melampau lah contoh macam tu. Okay. Tapi kalau kat hospital, boleh pusing. Nak kena tangkap dengan Pak Gad dia. Pak Gad dia garang tak bagi masuk. Sikit waktu lebih. Dah lebih. Keluar. Kita duk pusing. Kenapa ni? Kenapa Abang Ji? Kenapa apa? Pusing katil. Habis yang wire-wire yang tet game over terus. Okey. Jadi tak ada kuasa lah. Tak ada kuasa. Jadi solat hamba waktu. Sepatutnya kita menyambil lah. Baca kitab ni sedap menyambil. Kita menyambil sikit. Menyambil macam mana? Sepatutnya agak-agak kalau orang yang menguruskan tentang perubatan, tentang hospital perubatan, siapa yang menguruskan? Orang besar. Faham agama, agak-agak dia buat tak ward memang letak katil memang ada kiblat, agak-agak lah. Kalau orang yang menguruskan hal ehwal kesihatan umat Islam adalah orang yang faham agama, mestilah dia buat. Soalannya, adakah orang yang mengawal, mengkontrol hal ehwal umat Islam yang berkaitan dengan kesihatan faham agama? Masalahnya bukan orang agama, bukan orang Islam pun dulu, kan? Saya dah cek dah daripada mereka sampai ke sekarang. Berapa orang je yang Islam, yang lain semuanya orang kafir. Cek apa ni? Teri. ada orang Islam ada, tapi adalah rasanya berapa 2 ke 3 je. Sekarang apa? Islam. Tapi cuba tengok yang dulu-dulu lepas merdeka. Sama. Jadi bila undang-undang asal dah buat diorang lah yang buat asal, buat diorang awal. Kita ikut follow je kan yang sekarang. Jadi kalau mereka faham, dia akan tu dulu. Dia kata kita nak, kalau faham. Kita bukan sekadar berusaha untuk mengubati zahir saja. Maksudnya ubat-ubat ni. Batin pun sekali. Contohnya pasal Quran ke pagi-pagi. Contohnya banyak-banyak doa pakcik. Ubat-ubat, surat-surat ubat, tapi spiritualnya mana? Ada ke tak? Tapi kalau orang paling besar pun bukan orang Islam, dia nak buat macam mana undang? Sebab dia kena mungkin buat undang-undang ke akta ke, tak tahulah. Arahan-arahan tu mesti ke orang besar. Patutnya gitu. Bukan sekadar nak ubat zahir je. Batin. Masuk batin tu doa hanya mana ikhtiar mungkin dah ada. Doanya mana, redanya mana, syukurnya mana. Ketika dalam tu, patut dalam tu lah. Saya tengok di HTAA, saya mengajar kat HTAA juga. HTAA, Hospital Tengku Ampuan Afzan, sebab betul. Tidak, mengajar dalam merek situ, salah sebut. Okay? Saya tengok ada grup, setiap hari Jumaat. Bukan setiap Jumaat, hari Jumaat ada grup. Apa nama grup tu apa? Jadi, geng-geng pencen kan? Geng-geng pencen hospital. Dia pergi dekat katil-katil, nasihat ke apa ke, suruh semayang apa. Tu bagus. Tapi tak cukup, nak lagi. Tak berarti. Memang nak lagi, mana cukup. Nak lagi lebih. Buat lebih. Itu sekadar Haji Nasir tak? Haji Nasir Balok Pain. Tak kenal? Dia apa? Yang nikah tu apa namanya? Wali hakim. Ya. Betul? Ke salah? Ya kan? Ahli hakim. Seorang pun tak kata saya, siapa orang Kuantan, saya ke? Sebab orang Kuantan senyap je, kita risau. Tu kan? Dia lah yang diketuai oleh dia pergi. Kita nak, tapi itu dia buat sukarela. Kita nak yang ikut undang-undang. Ada akta atau ada arahan, kita nak yang tu. Buatlah supaya ada. Jadi sepatutnya masa buat tu, apa yang nak cek dulu? Masa nak buat pembinaan hospital. Cek kiblat dulu. Lepas tu buat bilik, buat apa semua, menghadap mana dulu? Menghadap kiblat dulu. Letak. Lepas dari itu baru yang lain-lain. Kan senang. Nak buat macam mana? Betul soalan tadi. Tak boleh buat apa solat mak waktu. Kalau sembuh, qada. Kalau tak sembuh, halal. Maksudnya sah sembahyang dia tu. Kadang-kadang kalau kita perhati kan, dekat hospital lah banyak orang mati kan. Patutnya tepat sembahyang dia ataupun penekanan tentang solat, tentang qada puasa, tentang bersyukur, tentang redha, tentang semua tertinggi di situ. Tapi susah nak buat. Idea kadang-kadang sedap kita bagi idea. Tapi nak merealisasikan dia agak payah. Cuma buatlah, boleh kot. Takkan tak boleh.
Okey. Terluput mata. Maka jika lemah pula ia daripadanya, dengan mata pun ya Allah tak mampu, dengan kelopak mata ni sakit sungguh ni. Okey. Di atas hatinya. Maksudnya apa ni? Matanya. Maka jika lemah pula ia daripadanya, maka hendaklah diperlakukan sekaliannya rukun sembahyang itu dengan tangganya, satu. Apa yang Rumi apa? Kecil bawah, tak nampak. Tangganya tu. Kelakuannya, bolehlah. Semua kelakuannya tu di atas hatinya. Maksudnya sembahyang kat hati. Macam mana? Tak boleh selek lah kan? Aku tengah berdiri ni, tengah takbir, Allahu Akbar, sebut mulut, baca Fatihah, macam bayang tengah sembahyang. Dan ataupun orang kata sembahyang dalam hati. Ini baru sembahyang niat. Ini sihat-sihat sembahyang niat. Ini barulah. Ke nak sangka baik? Aku sembahyang niat je. Oh, sangka baik. Oh, dia memang nazak tak lama mampus macam tu. Tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh sembahyang niat tu. Sembahyang daim dia panggil. Sentiasa sembahyang dekat hati dia, tak ada mengarut tu. Di atas hatinya. Dan pada sekalian yang tersebut itu, ada orang kata ni, ada orang bagi maklumat. Dia kata hospital UiTM Puncak Alam katil menghadap kiblat. Dia punya arkitek mantap lah. Tak tahulah, saya baca kat sini ada orang cakap. Yang bila tu, kalau yang ramai-ramai tu dia katil. Macam mana? Itulah, buatlah macam mana lah tahu. Ataupun kalau kita dah teknologi hebat sekarang, katil tu bila tekan dia pusing, menghadap kiblat. Boleh? Apa ni, kelas 3 tu. Kelas 3 tau. Itu mungkin kelas 1 kan. Kelas 1 ni kelas 3. B40 tau. Itu T20, betul juga. Itu geng T20. Saya tak tahulah. Aduh, hai. Dan pada sekalian tersebut itu tiada kurang daripada balasannya sesuatu juga. Kalau dia tak mampu, maksud tiada kurang tu, kalau dia tak mampu berdiri, dia sembahyang duduk. Pahala sembahyang duduk tu sama macam berdiri, jika betul dia tak mampu. Dia tak mampu duduk. Jika betul dia tak mampu duduk, dia tak mampu berdiri. Jika betul dia tak mampu berdiri dan cukup syarat-syarat, syarat lulus, dia memang betul tak mampu, maka dia sembahyang duduk. Sembahyang duduk tu sama pahala dengan sembahyang berdiri. Itu dia kata maksud tu. Tiada kurang daripada balasannya suatu jua pun. Sikit pun tak kurang pahala. Kalau dia tak mampu duduk, dia mengiring kan. Yang kalau jika cukup syarat dia memang tak mampu duduk, maka dia mengiring. Sembahyang mengiring dia macam sembahyang sempurna. Kalau dia tak mampu mengiring, melentang. Sembahyang melentang dia tadi, jika cukup syarat semua, sebiji ataupun sama macam sembahyang berdiri. Sebab dia tak mampu. Macam tu je akhir sekali sampai sembahyang dengan hati kan. Kalau dia sembahyang dengan hati, tak mampu habis semua, kelip semua tak mampu. Dia sembahyang dengan hati tu sebiji sama pahala dia macam dia sembahyang berdiri. Itu maksud tidak. Tapi ayat dia tu canggih lah sikit. Apa ayat dia? Dan pada sekalian yang tersebut, cara-cara yang tadi tak boleh, kalau tak boleh duduk, tak boleh mengiring tadi, semua tersebut, itu tiada kurang daripada balasannya. Pahalanya tak kurang. Suatu jua pun. Suatu jua pun. Tak kurang. Tapi dengan syarat, cukup syarat lah. Kalau tak cukup syarat, tak sah lah. Mampu tu Ustaz. Itu yang kata jangan tanya. Nilai sendiri Tak boleh. Kalau nilai sendiri, sedap. Kita accident, kita adjuster. Sedap tukar lampu, tukar. Tak payah spare tukar. Mana tak kita yang adjust. Mana boleh bias Mana boleh gitu. Itu kata jangan tanya tu. 3 hari 3 malam insya-Allah selesai. Sebab saya pernah saya bukan cakap saja. Saya pernah buat satu daurah ataupun kursus sakit solat orang sakit dekat IPK Shah Alam, IPK apa? Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Seksyen 9. Saya pernah buat 3 hari. Ada dalam YouTube, boleh tengok. Type nama saya, betul type IPK Shah Alam. Kan? Dia akan keluar yang dulu. Adalah cara semayang, cara ambil, cara tayamum. Janji sakit lah. Sakit gantung apa? Stoma bag. Sakit gantung benda lah yang tiang tu. Yang bawa pergi mana-mana tu. Kan? Sakit yang jenis boleh bangun. Sakit yang boleh duduk saja. Sakit mengirim. Sakit. Semua. Sakit berbalut. Sakit simen. Sakit kena terbakar. Semua complete set. 3 hari. 3 hari apa? Menceritakan tentang maksud mampu.
Jangan tanya gitu. Sedap sebut mampu. 3 hari. Saya kat YouTube. Ada lama lah, masa tu muda lagi. Lama dah lah. Okey. Tempat lama tu. Jadi tak boleh nak cakap mampu tu apa. Mampu tu syarak yang tentukan. Bukan kita yang tentukan. Syarak yang tentukan. Habis nak tahu syarak tu apa? Syarak tu Quran, hadis, nas, riwayat para ulama tu maksud syarak. Jadi macam mana nak tahu apa yang syarak tentukan? Itu yang 3 hari 3 malam tu. Betul kan? Dia tidak semudah itu. Tak semudah itu. Kereta selisih apa? Kena langgar sikit, pecah lampu belakang. Kemek lah sikit bonet belakang. Dia total loss. Mantaknya dia sendiri letak dia punya sakit je. Sedap lah. Mana boleh. Sama lagi tu. Kalau kata sakit, kenapa semayang apa melentang ni? Saya sakit apa? Sesama. Boleh? Mana boleh suka itu. Kalau kita tentukan sendiri, kenapa semayang duduk ni? Kenapa? Kata tekok. Sakit tak? Tak boleh lah. Dia adalah syarat dia. Itu yang panjang. Mampu tu. Besar mampu tu. Saya pernah cerita kan. Bukan kat sini kot. Kat Pelindung. Atas kot. Ada seorang tu. Saya mengajar satu tempat tu kat Selangor. Ada seorang datuk ni. Dia semayang duduk. Memang semayang duduk. Tapi dia main golf. Berapa belah lubang tu? Main golf tu jalan. Tapi dia semayang duduk. Bila semayang duduk. Lah kali orang macam kata tak sah. Dia tanya. Saya kata belum tentu. Tak boleh kata gitu. Sebab yang tentukan bukan kita yang menengok. Yang menentukan bukan dirinya sendiri juga. Yang menentukan syarak. Bila kita tanya balik dia, seorang datuk ni, betul. Walaupun dia boleh berjalan, tapi dia semayang mesti kena duduk. Rupanya dia ada penyakit. Sekejap. Vertigo. Pernah dengar? Pernah tak? Dia belakang telinga dia ni, belakang telinga belakang ni ada satu apa benda, organ benda tah yang rosak. Dia tak balance. Jadi kalau dia jalan, dia macam naik basikal, dia kata, naik motor. Berjalan okey, berhenti dem. Jadi betul lah Datuk tadi, masa main golf top jalan. Sebab tu saya boleh jalan. Tapi bila semayang duduk tumbang. Nampak? Itu antara satu baru maksud mampu tu. Adakah dia mampu? Kita kata dia mampu. Sebenarnya dia tak mampu. Bukan senang-senang nak letak nama mampu tu. Kalau tengok sekali, mampu lah tu. Bapak mampu sebab main golf. Masa dia datang masjid, bawa golf lagi, letak kat tepi. Letak kat tepi kejap, tumpang. Allahu Akbar, semayang duduk. Datang dah naik BMW. Bawa pula golf. Baru lepas balik, berapa lubang dah dia. Dia dah main golf berapa lubang dah. Tiba-tiba semayang terus duduk. Dia pikul kursi, dia semayang atas kursi. Sedap orang cakap. Tapi sebenarnya memang dia tak mampu. Ada orang nampak lembek je, semayang duduk. Kita rasa dia mampu. Bila cek balik ke sebenarnya, dia sebab wajib semayang berdiri. Mampu tidak semudah itu. Sebab tu saya sebut lagi, bagi orang semayang nak semayang duduk ni, ngajilah dulu baru semayang. Kurang-kurang bila dia belajar dengan ustaz mana-mana ke dengan siapa dia belajar, kurang-kurang kalau salah apa pun nanti kat akhirat dia boleh tunjuk ustaz, dia ajar aku. Mana tahu. Kurang-kurang, bukan kita tengok sendiri, kita pakai akal, kita otak sendiri, kita semayang. Tengok orang, siap paling main duduk, main duduk, sakit main duduk, tak macam tu. Cukuplah. Kurang-kurang kita ada sandaran, kurang-kurang kita ada orang yang untuk kita tunjuk dekat padang mahsyar nanti. Bila datang malaikat kata, kenapa tak semayang? Kita kata, aku semayang. Tengok, tak ada pun semayang. Catatan, panggil Rokiat Atid. Bahkan datang mahkamah Allah, mahkamah adil. Dia kalau dah kena dakwa tu, dia mana boleh senang-senang aja tiba-tiba je tanpa dibebaskan lah. Mana ada bebas tanpa bebas. Tak ada. Memang kena. Memang terus datang, panggil. Cek tengok, betul lah. Rokiat Atid kata ada semayang. Rokiat Atid ni yang catat kanan. Tapi dalam catatan yang besar tak ada. Tak semayang. Maknanya kita kena buat, tengok ni, buka CCTV. Ada CCTV sekarang ni. Kalau Allah Maha melihat, betul tak? Itu CCTV ya. Buka CCTV. Ni saya punya bahasa je. Pup, tengok balik. Patut pun dia kira semayang. Tapi sebenarnya dia tak semayang. Sebab Rokiat Atid mana tahu dia mampu ke dia tak mampu ke, dia mana tahu. Sebab tu Rokiat Atid tulis semayang. Bila dah masuk tapisan, rupa-rupanya dia mampu berdiri tapi dia semayang duduk.
Maka sembahyang dia tak sah. Sebab tu tak ada. Oh, tak sah. Kurang-kurang kita boleh tunjuk. Tu yang cakap boleh sembahyang duduk. Yang kita belajar tu lah. Kurang-kurang. Dia dah jawab. Kurang-kurang. Kalau kita tak ada yang nak tunjuk apa? Dan orang tu pula, mu main mengajar, main sini. Belakang panggil. Kenapa? Kurang-kurang yang mengajar tu, jika sandarannya elok, dia tunjuk. Ni, kitab ni kata. Ni boleh ni. Oh, ya boleh. Dia kata, okey, panggil pula pengarang kitab ni. Bawa datang. Itu mahkamah Allah gitu. Bawa datang. Mu tulis ni. Ya, mu tulis. Mana mu tahu? Ni, tunjuk Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i jawab. Kalau Imam Syafi'i jawab, takkan. Contohlah, pada mazhab Syafi'i. Itulah saya buat cerita supaya kita faham. Kalau kita main ikut aja, bila kata, mu tak semayang. Saya semayang. Tengok-tengok tak ada bukti. Nak tunjuk siapa? Masa tu, belajarlah dulu sebelum semayang duduk. Kita berhenti kat mana tadi? Dan harus bagi orang yang kuasa tu mampu, bahawa ia sembahyang sunat, padahal duduk. Kalau sembahyang sunat tak apa, mampu berdiri pun duduk. Tak apa sembahyang sunat. Sembahyang wajib tak boleh. Tak mampu. Mampu berdiri, duduk juga, tak ada masalah. Sembahyang tarawih tu kan, pakat-pakat duduk, tak ada masalah. Try buat sekali tengok. Surau duduk panggil. Tak, mungkin ramai. Ingat tak? Kenapa ramai kat Indonesia yang 7 minit 20 rakaat tu? Ramai tau. Ya Allah, Allah, Allah. Ya, tengok kan. 7 minit 20 rakaat ramai. Cuba kita, tapi itu yang salah. Itu yang tak sah. Cuba kita buat yang sah. Imam duduk, makmum duduk, mana tahu. Sebab dah buat elok-elok kan. Buat 20, orang pakat lagi. Buat 8, lari juga. Tak datang terus, maka colek. Cuba buat sembahyang duduk. Mana tahu. Tak, ini imam duduk. Tapi adalah kekurangan dia, dapat pahala kurang. Tapi cuma cuba, tak mana tahu penuh. Tahun depan buat renovation. Kenapa? Time bulan Ramadan, ramai orang. Tak salah, yang tak salah kita, tapi janganlah yang salah kita. Ini tak salah pun. Sembahyang duduk, tarawih. Itu antara idea-idea yang boleh diamalkan. Janganlah gelak. Memang kelakar bakar-bakar imam kat duduk. Allahu akbar. Quran yang dekat depan baca kan, katalah nak baca surah Lepas tu rukuk, tidal, sujud. Kalau rasa bukan buat 20, 48 pun boleh. Kan? Kembali balik kepada 20. Okey, mana lagi baik? Buat 8 berdiri, buat 20 duduk. Kena kira matematik kan, tapi tak masuk lagi Pak tu. Nanti kita masuk. Baca dulu, sekejap lagi kita buat matematik. Sekejap. Dan berbaring. Boleh sembahyang berbaring, boleh sembahyang berbaring. Kalau ini sembahyang sunat, walaupun mampu untuk duduk, tapi saja nak sembahyang berbaring, boleh. Tetapi pahala orang yang duduk itu senisfu. Senisfu tu separuh Separuh pahala orang yang berdiri. Dan pahala orang berbaring itu senisfu, separuh pada orang yang sembahyang duduk. Okey. Letak pahala lah. Kita letak je pahala ni, tapi bukan pahala betul ni, nak faham je. Sembahyang berdiri, sembahyang kita ambil tarawih lah, sebab sunat, cerita sunat ni. Sembahyang berdiri 100 pahala. Untuk mudah kira ni. Mana sembahyang duduk? 50. Sembahyang baring, separuh daripada sembahyang duduk, 25. Okey. Kita buat matematik tadi. Sembahyang 8 berdiri, 20 duduk. Okey, berapa markah? Berdiri berapa? 100 kali 8, 800 Kalau duduk 50, 20 kali 50, 1000. Baik sebenarnya duduk buat 20. Lebih. Tu tak, kita kena pandai lah bab ni. Debat dunia kita pandai. Pandai kan? Tu gaji 2,500. Ini 2,800. Mana kita ambil? Ambil 28. Yang tu 2,900. Tapi kerja hari Sabtu bekerja. Yang ni hari Jumaat lah, hari Sabtu boleh rehat. Pandai kira-kira kita. Pandai kita masa kita nak cari duit, pandai dunia. Lepas tu pula, tapi walaupun sana 2,900 gaji, tapi kerja dia kena buat kerja-kerja begini-gini. Kat sini relax banyak. Kat sana kan ada syarikat ni pula, ada setiap tahun dia ada bawa pergi luar negara, keluarga apa dia panggil? Family day. Yang ni tak ada. Pandai kita buat kira-kira. Walaupun gaji dia lebih sikit 200, tapi tak ada family day. Family day tu pergi luar-luar jauh-jauh. Kalau kira 200 tu, apalah sangat dengan tu. Maka ambillah gaji 2,500 pun. Tapi banyak benefitnya. Saya nak kira apa? Pandai tak kita kira-kira bab dunia? Pandai. Bab akhirat itu tak?
Tu je. Sepatutnya akhirat pun lagi pandai lah. Oh, 1000. Baik semayang 20 tapi duduk. Lagi macam mana? Semayang duduk berdiri. Kejap duduk, kejap berdiri. Maksud rakaat ni bukan rakaat. 2 semayang ni duduk, 2 ni berdiri. Mungkin dapat 1000 lebih. 1000 lebih tu cuma nak buat anggaran kira je, bukan pahala betul, kan? Allah cukup lah. Ada kelas tu lagi ni. Dan ketiga daripada segala rukun sembahyang, takbiratul ihram. Yang mana? Boleh atas kursi. Sembahyang sunat boleh atas kursi. Dia boleh. 7 duduk boleh. Pilihlah nak duduk atas macam mana pun. Kalau duduk atas kursi, tak, rukuk boleh syarat. Atas kursi boleh rukuk macam ni. Sujud wajib turun. Sujud wajib turun. Sama je tadi. Kenapa pula sujud? Kan sembahyang atas kursi. Sujud cerita lain. Bukan kata sembahyang sunat boleh dibenarkan meninggalkan sujud. Ada? Maksudnya meninggalkan sujud tu masuk buat sujud isyarat. Ada itu? Mana ada? Yang ada, jika sembahyang sunat boleh sembahyang duduk walaupun mampu sembahyang berdiri. Itu ada? Ada. Jadi kenapa kita nak masuk sujud? Tapi orang kebanyakannya dia akan masuk sujud sekali. Sedangkan sujud wajib sujud betul-betul. Duduk atas kursi balik? Boleh. Duduk kat bawah boleh? Jadi berterabur habis lah kursi kat belakang ni. Pandai-pandai ya, pandai-pandai ya. Duduk bawah boleh, duduk atas kursi boleh. Naik balik atas kursi. Macam menyusahkan pula. Memang pun. Tapi boleh lah nak cubalah. Dia panggil surau atau masjid kursi. Ni cerita bulan tarawih je. Bukan bulan tarawih tak boleh sembahyang fardu. Kita tak mahu. Sembahyang fardu kita nak seketat-ketatnya. Kalau selagi boleh berdiri, berdiri lah. Biar matilah berdiri tu. Macam tu lah kita nak kata. Biar mati semayang. Kita sampai macam tu. Kita nak kerasnya. Dari sudut duduk ketika semayang fardu. Kita tak nak bagi seolah kita keras sungguh dalam bab tu. Tadi sebab semayang sunat, kita buat. Semayang kita. Semayang tarawih mana? Masjid kursi. Masjid kursi. Duduk atas kursi tu. Semayang mana? Duduk. Saya. Baru buka puasa. Idea-idea tu kadang-kadang idea-idea macam tu lah yang boleh jadi viral. Tangguh dulu, insya-Allah kita sama akan datang sehingga tasbih kafarah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.